Dan kita boleh melihat pada 5 Oktober 2021 jam 3 petang, sidang media Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada 5 Oktober 2021 memaklumkan mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14 dan menyatakan kerajaan sedia ada akan berperanan sebagai caretaker government. Kalau kita merujuk kepada perkara 74 Perlembagaan Negeri, jika Ketua Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar dari Dewan Undangan Negeri Melaka, maka Ketua Menteri hendaklah meletakkan jawatan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Pakatan Harapan Negeri berpandangan bahawa Ketua Menteri tidak lagi mempunyai kepercayaan majoriti dan tidak wajar menasihati Tuan Yang Utama di Ketua Negeri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri yang ke-14. Tuan Yang Utama di Ketua Negeri juga sewajarnya tidak bertindak terburu-buru membubarkan Dewan Undangan Negeri ke-14 sebelum mendengar pandangan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak lagi bersama dengan pihak kerajaan. Pengumuman Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka untuk kerajaan sedia ada sebagai caretaker government juga agak mengelirukan. Pakatan Harapan Negeri Melaka berpandangan adalah tidak wajar untuk seorang yang telah hilang kepercayaan dibenarkan menjadi Ketua Menteri caretaker government. Mengambil kira apa yang berlaku pada 2 Mac 2020 sebagai Presiden PIS, apabila saya hilang kepercayaan sebagai Ketua Menteri Melaka, tugas pentadbiran kerajaan negeri dipertanggungjawabkan kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri sehingga Ketua Menteri baru dilantik. Pakatan Harapan Negeri Melaka berpandangan kepada apa yang berlaku mempamerkan bahawa norma-norma biasa tidak dilaksanakan oleh pentadbiran tertinggi kerajaan negeri dalam menangani krisis politik pada kali ini. Oleh itu, Pakatan Harapan akan merujuk kepada proses-proses ini di mahkamah bagi memastikan keabsahan caretaker government seperti mana yang diumumkan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Pakatan Harapan Negeri Melaka kekal berpegang kepada prinsip bahawa kestabilan politik merupakan perkara asas untuk kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan usaha ke arah pemulihan ekonomi negara. Utamaan Pakatan Harapan Negeri Melaka adalah untuk memastikan kestabilan politik bagi memastikan pentadbiran yang cekap, bertanggungjawab dan telus dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat. Itu untuk makluman pada hari ini. Kalau ada soalan. Habis agak bila nak rujuk kepada mahkamah tu? Sekarang ni kita telah melihat proses-proses yang sedang dibuat berdasarkan kepada maklumat-maklumat itu, dan kita akan sedang usahakan secepat mungkin. Baby, ada perbincangan tak dengan Datuk Seri dengan untuk offer dia kerusi apa-apa ke? Ya, sebenarnya kalau kita melihat segala bentuk perbincangan bagi kita sepatutnya kita wujudkan di hadapan Tuan Yang Utama Tun, kerana bagi saya bila tidak ada kestabilan politik dan kerajaan telah hilang majoriti, pihak yang sepatutnya dirujuk adalah yang di-Pertua Negeri Melaka. Dan sepatutnya kalau mengikut pernyataan media dulu, dikala saya kehilangan majoriti, kalau kita melihat pernyataan media daripada Setiausaha Kerajaan Negeri pada 2 Mac 2020, dalam perenggan pertama, kalau kita melihat ini adalah bagi saya adalah satu proses di mana kita boleh melihat bagaimana proses untuk menentukan majoriti itu dilakukan oleh Tuan Yang Utama Tun di kala itu. Dan kalau kita merujuk kepada perenggan yang pertama, dia menyebut bahawa adalah dimaklumkan bahawa Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri Melaka telah mendapat representasi daripada sebilangan besar di Dewan Undangan Negeri Melaka, bahawa Ketua Menteri di kala itu saya tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Undangan Negeri Melaka. So, kalau kita melihat kepada proses ini, itu yang sepatutnya dilakukan untuk memastikan pihak yang tidak mempunyai majoriti tidak sepatutnya boleh diberikan pandangan ataupun tindakan-tindakan yang akhirnya memberikan kesan buruk kepada negeri itu sendiri. Jadi ahli PH ada rasa ingin berjumpa TYT? Ingin jumpa, rasanya ada ingin jumpa dengan TYT lagi kan untuk memohon secara pemilu?
Itu sebab saya merasakan bahawa Dewan sudah dibubarkan kerana kita tahu bahawa kuasa untuk membubarkan Dewan adalah kuasa daripada Tuan Yang Utama. Tetapi yang kita agak kesal kerana prosesnya di mana kita yang mewakili bagi saya bila kerajaan sudah tidak mempunyai majoriti, maka pihak yang sepatutnya mempunyai majoriti itu diambil kira untuk mendengar pandangan-pandangan mereka. Kerana bagi saya banyak lagi solusi yang boleh dilakukan bagi memastikan kestabilan politik dalam negara kita. Seperti mana kalau kita lihat di peringkat kerajaan persekutuan, banyak lagi proses-proses yang boleh kita lakukan untuk menstabilkan politik negeri Melaka itu. YB, bagaimana kerjasama YB kalau berlaku PRN selepas ini dengan 4 adun yang berpaling tanda? Yang itu kita akan bincangkan dalam konteks Pakatan Harapan. Kerana bagi kita untuk kehadapan itu pilihan raya itu bukanlah suatu keutamaan, kerana keutamaan kita adalah rakyat itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat kehadapan itu apa sahaja tindakan kita akan sepakat di atas nama Pakatan Harapan untuk mengambil tindakan-tindakan kehadapan untuk memastikan bahawa kestabilan politik itu wujud dan keselamatan rakyat itu diberikan keutamaan. Jadi tindakan PH sekarang ni adalah untuk meneliti semula keabsahan state federal government. Itu antara yang kita usahakan. YB, boleh jelaskan sikit tak? Salam YB kata ada Ketua Menteri bertindak secara tanggungjawab bila membubarkan DUN kan? Ya. Okay. Apa beza dengan tindakan YB yang mengambil tindakan yang sama pada tahun lepas? Ya, kalau kita lihat masa dan keadaannya juga berbeza. Sebab dikala itu kita tidak kita baru menghadapi COVID-19 Jadi persepsi kita di hadapan dikala itu adalah mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu tidak diberikan secara baik. Jadi option yang ada pada saya dikala itu adalah mengembalikan balik mandat itu kepada rakyat di atas rasa tanggungjawab saya dengan pilihan yang dibuat oleh rakyat. Dan saya selalu menyebut bahawa sebenarnya ketidakstabilan politik dalam negara kita adalah kerana kita mengganggu mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Dan kita boleh melihat kesannya di peringkat federal dan hari ini kita melihat kesannya juga di peringkat kerajaan itu. Saya tak nafikan bahawa mana-mana Ketua Menteri boleh mencadangkan supaya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Tetapi prosesnya harus dibuat secara betul. Seperti mana yang saya lakukan dikala saya memegang jawatan Ketua Menteri, dan proses itu dilakukan dengan betul oleh Tuan Yang Utama Tun dikala itu, bagi memastikan bahawa semua pihak akan berpuas hati dan politik itu dapat distabilkan dan rakyat secara dasarnya boleh menerima proses itu. Tapi sekiranya dia akan bertemu dengan Tun Muhammad Ali selain mempersembahkan yang majoriti vote, adakah dia akan persembahkan juga calon Ketua Menteri daripada diri? Dia sebenarnya macam saya sebut, persoalan paling utama adalah kita harus membuka ruang untuk mengadakan pertemuan. Adapun penyelesaian itu, ia boleh dibincangkan dengan bagi saya ada banyak formula-formula penyelesaian untuk memastikan politik dan kestabilan di peringkat kerajaan negeri itu dapat kita lakukan. Jadi sekiranya darurat dipaksa diisytiharkan? Dan bagi saya, mengheret Melaka kepada darurat adalah sesuatu yang cukup buruk bagi rakyat, kerana dia memberikan satu persepsi yang cukup negatif kepada negeri. Kerana kita tahu bahawa kita dalam proses daripada satu fasa kepada satu fasa. Kerana kita tidak boleh balik kembali untuk merosakkan gambaran ekonomi kita. Kerana kita sedang membuka pintu ekonomi kita kepada rakyat. Dan tidak wajar darurat itu dilihat sebagai untuk menjaga rakyat, sedangkan dia akan memberikan kesan gambaran ekonomi yang buruk kepada rakyat, terutamanya di negeri Melaka yang kita baru nak membuka pintu pelancongan kepada negeri ini. Ada apa soalan lagi? Kiranya untuk PH pun dah bersedialah untuk hadapi PRN ni. Dia bagi saya, kita Pakatan Harapan, muafakat kita memang kekal sama ada kita mempunyai kerajaan ataupun kita tidak, dikala kita menjadi pembangkang, kita memainkan peranan penting kita. Dan saya fikir Pakatan Harapan di peringkat negeri Melaka, kita pada bila-bila masa memang bersedia untuk mengembalikan balik mandat kita kepada rakyat itu. Dan cuma bagi kita memang kita amat duka cita kerana bagi kita bila kerajaan yang sedia ada itu hilang kepercayaan, mereka tidak menggunakan
garis-garis perlembagaan dan proses yang betul untuk memastikan kestabilan politik dalam negeri dan juga dalam negara kita. Okey? Ada permohonan ataupun tawaran kepada salah seorang partner ni untuk Itu belum kita bincangkan lagi. Fabi, jika PRN berlaku, Ya. kalau ada pertemuan 3 penjuru, macam mana? Dia bagi saya dalam politik ini pertarungan itu tak dapat kita elakkan sama ada berapa penjuru pun. So kalau kita lihat dalam sejarah politik yang raya dalam negara kita, pertemuan sehingga 13 penjuru pun ada. Jadi bagi saya kita harus terima demokrasi sebaiknya. Tapi yang paling penting keutamaan kita harus kita berikan fokus kepada kesihatan, ekonomi dan juga keselamatan rakyat. Biarlah dalam apa keadaan pun rakyat dalam keadaan yang selesa dan selamat untuk mereka membuat keputusan. Jadi adakah tim PH Melaka sudah berbincang untuk persiapan persediaan menghadapi PRN? Sekiranya Setakat ini kita lebih banyak memberikan fokus kepada penyelesaian kepada kestabilan politik berbanding dengan pilihan raya. Maksudnya tak dibincangkan lagi lah. Tidak dibincang. Masih lagi bincang mengenai keabsahan caretaker government. Saya lebih melihat kepada kestabilan politik negeri. Kerana bagi saya keutamaan hari ini bahawa jalan ke hadapan dan memastikan politik negeri Melaka itu stabil lebih baik berbanding dengan kita mencari penyelesaian lain. Oleh menggalakkan darurat dari Sarawak kita sedang melalui fasa darurat, maka election itu boleh dielak. Adakah itu akan diambil kira di Melaka? Dia memang kalau kita lihat Sarawak itu berlaku, tetapi Sarawak mempunyai satu bentuk kestabilan politik kerana mereka mempunyai kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Berbeza dengan Melaka. Melaka mempunyai satu kerajaan yang minoriti. Jadi bagi saya ini tidak wajar berlaku kepada kerajaan negeri kerana kerajaan itu hilang kepercayaan daripada rakyat kerana dia mewakili ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Ada Datuk Sri Idris Harun kata ada pelbagai pihak mendekati beliau lah. So, amanah dia salah satunya itu betul. Dia memang itu terpulang kepada beliau lah untuk masa depan beliau. Tapi bagi kita macam saya sebut tadi, kita akan bertindak di atas semangat Pakatan Harapan. Okey. So, terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua selamat, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.